صلى الإله على الأوه محمد بن عبد الله ما لحت الأكوان يا نور العين يا طال الزين يا نور العين يا طال الزين اشفع لي غدا عند الله خايف من النيران. يا نور العين يا طال الزين يا نور العين يا طال الزين اشفع لي غدا عند الله خايف من النيران. أنت المحبوب أنت المطلوب أنت المحبوب أنت المطلوب أنت المقرب عند الله يا حبيب الرحمن. يا نور العين يا طال الزين يا نور العين يا طال الزين اشفع لي غدا عند الله خايف من النيران. شت الإسلام عبت الأصنام شت الإسلام عبت الأصنام بلغت الأمة شرع الله يا فصيح اللسان. يا نور العين يا طال الزين يا نور العين يا طال الزين اشفع لي غدا عند الله خايف من النيران. يسعد من زار روضة المختار يسعد من زار روضة المختار واختار دار الهادي دار في جوار العدنان. يا نور العين يا طال الزين يا نور العين يا طال الزين اشفع لي غدا عند الله خايف من النيران. يا روح الروح داوي المجروح يا روح الروح داوي المجروح داوي سقمنا حبيب الله يا طبيب الأكوان. يا نور العين يا طال الزين يا نور. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita, Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata 'an ibadihi. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya?
Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Para penonton yang mati sekalian, alhamdulillah kita sambung tuan-tuan. Hari ini yang ketiga, hari yang ketiga. 3 hari bulan Jun 2020, kita bersiaran tepat pukul 12.30 pada hari ini insya-Allah. Dan pada hari-hari berikutnya tuan-tuan, sejak daripada 1 hari bulan, 2 hari bulan dan 3 hari bulan tuan-tuan, kita bersiaran pukul 7 pagi tadi dan kita siaran pada pukul 12.30 hari. Setiap hari 7 pagi namanya titisan embun pagi. Yang ini tuan-tuan pukul 12.30 hari, hidup dan mati dalam Islam. Hidup dan mati dalam Islam. Kemudian insya-Allah hari Isnin, kalau tidak ada arahan melintang tuan-tuan dan segalanya berjalan dengan baik, kita mula ada program pukul 9.30 malam hari Isnin. 9.30 malam, perbincangan panel yang mana saya akan bawakan tetamu-tetamu yang akan berbincang dengan saya tajuk-tajuk yang kita fikir tajuk-tajuk itu berkaitan langsung dengan kehidupan kita sebagai Muslim dan Muslimat di permukaan bumi ini insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian ya, hari ini kita sambung lagi. Tuan-tuan, taubat. Hari yang ketiga ni kita sambung lagi taubat. Beberapa perspektif untuk melihat taubat ini tuan-tuan. Kenapa taubat ni sampai hari yang ketiga ni tak habis-habis kita bincangkan? Sebab taubat ni satu institusi dalam Islam. Sangat-sangat penting tuan-tuan dan puan. Kita kalau tidak ada taubat, takut-takut kita mati tidak dalam Islam. Mati tidak dalam iman. Mati tidak dalam taqwa. Mati tidak dalam keadaan Allah sayang kepada kita dan kita sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa ada taubat, tuan-tuan, takut kita mati, kita bawa bersama kita dosa-dosa, tuan-tuan. Dosa dengan Allah, dosa dengan Rasul, dosa dengan mak, dosa dengan ayah, dosa dengan suami, dosa dengan isteri, dosa dengan anak-anak, dosa dengan jiran, dosa dengan guru, dengan dosa dengan orang masjid, dengan dosa dengan imam. Berbagai-bagai tuan-tuan. Dosa di tempat kerja, dosa di kilang-kilang, dosa di pejabat-pejabat, dosa di sekolah-sekolah kalau kita sebagai guru dan sebagainya, dosa dengan guru besar, dosa dengan pengetua, dosa dengan guru-guru yang sejajar guru-guru perguruannya dengan kita. Masya Allah tuan-tuan. Universiti pula, dosa dengan VC, dosa dengan timbalan VC, dosa dengan dekan. Berbagai-bagai tuan-tuan dosa yang kita lakukan. Daripada yang setinggi-tinggi kedudukan sampai yang serendah-rendah kedudukan. Tuan-tuan, sebagai insan biasa di permukaan bumi ini, tuan-tuan tidak boleh lari daripada melakukan kesilapan, melakukan kesalahan dan melakukan apa yang dinamakan sebagai kemungkaran itu. Kita manusia tuan-tuan ya. To err is human. To err is human. Melakukan kesilapan itu adalah sifat manusia. Sebab itu tak boleh elak tuan-tuan, tak boleh elak. Saya yang bercakap ni 40 tahun dah bercakap ni tuan-tuan, 40 tahun dah. Tapi saya yakin tuan-tuan dosa banyak. Dosa dengan para hadirin, dosa dengan teman-teman di negeri itu, di negeri ini. Dosa dengan teman-teman waktu saya pergi masjid ke masjid, surau ke surau. Dosa dengan teman-teman waktu saya mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa dengan teman-teman tuan-tuan, kalau kita tengok kita pergi tempat tu agaknya receptionnya tidak sepatutnya yang kita agakkan, yang kita expect berlaku, maka kita pun mengumpat di belakang. Dosa, tuan-tuan, dosa. Inilah yang kita takutkan. Dan saya nak mati, saya tak mau bawa dosa-dosa itu, tuan-tuan. Macam mana saya nak gugurkan dosa-dosa itu dalam Islam? Alhamdulillah, ada satu institusi yang namanya taubat. Bertaubatlah. Dosa kepada suami, taubatlah. Dosa kepada mak, taubatlah. Dosa kepada ayah, taubatlah. Dosa kepada peniaga-peniaga, taubatlah. Dosa kepada penjual, taubatlah. Dosa kepada pembeli, taubatlah. Dosa di jalan raya, taubatlah. Dosa di kedai, taubatlah. Dosa di supermarket, taubatlah. Tuan-tuan, apalagi dosa-dosa kering yang kita lakukan. Dosa kita beratur membeli tiket nombor ekor. Membeli nombor ekor. Minta ampun kepada Allah. Dosa kita menunggang dan menonggeng. Minta maaf perkataan tu. Menunggang dan menonggeng ni. Minta ampun daripada Allah. Dosa kita berzina. Minta maaf tuan-tuan. Naik bulu roma dia menyebutkan. Dosa berzina ni tuan-tuan. Minta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa berjudi.
Tuan-tuan, dosa kita rasuah. Masya Allah. Saya dah sebut sebenarnya hari yang pertama, hari yang kedua tentang dosa-dosa ini. Tapi persoalannya, kenapa Hasan Ali membicarakan topik mengenai taubat ini dah 3 kali dah. Besok taubat lagi tuan, kita bincangkan, tak habis lagi taubat ni. Saya nak tuan-tuan nak rumuskan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis. Setelah saya semak dengan teman-teman saya, setelah saya semak dengan rakan-rakan saya yang mengetahui dalam bidang ini, tuan-tuan dan puan, saya dapat intipatinya. Yang inilah saya akan dedahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Sebab itu kita takutlah, tuan-tuan. Ittaqullah. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut, tuan-tuan, takut. Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang kita nak lakukan, tuan-tuan, apapun yang kita nak lakukan, ada sifat takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada kemurkaan Allah. Bukan takut kepada murka raja, segala raja dalam dunia, tak ada. Bukan takut kepada ketua kita, bukan. Bukan takut kepada ketua bahagian kita, ketua cawangan kita, bukan. Bukan takut kepada pengurusi persatuan kita, bukan takut kepada setiausaha persatuan kita, bukan. Bukan takut kepada pengetua, guru besar kita, bukan. Bukan takut kepada, tuan-tuan, kita punya KPPD, bukan. Tapi kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan dan puan yang disebutkan tadi, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang bukan dibuat-buat. Taubat yang bukan didesak oleh orang, oleh manusia. Tapi taubat dengan kerelaan hati kita. Untuk diputihkan hati kita. Digugurkan segala dosa kita. Kita mengadu di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, yang pertama, yang kedua tu saya sebut. Salah satu daripadanya, tuan-tuan, untuk digugurkan dosa ini, salat taubat. Usolli sunnat taubati. Rakaat ini ada lillahi ta'ala. Saya juga sembahyang sunat taubat 2 rakaat, tunai kerana Allah. Taubat, tuan-tuan. Bacalah ayat-ayat taubat. Bacalah, tuan-tuan. Bacalah ayat taubat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Waghfir lana. Taubat, minta pengampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, pintu taubat terbuka, tuan-tuan. Seluas-luasnya terbuka pintu taubat. Tuan-tuan, tertutupnya pintu taubat bila matahari terbit daripada barat. Kan saya dah bacakan di situ. Bila lagi pintu taubat tertutup? Bila nyawa sampai ghargharah halqum ni. Sebab itu, tuan-tuan, tuan-tuan yang mendengar, yang mengikuti siaran ini, yang sedang memandu, yang sedang berada di pejabat, tuan-tuan yang sedang berehat untuk pergi menunaikan solat zuhur. Sebelum itu, tuan-tuan, insya-Allah yang sudah habis berpuasa 6, yang sudah mula-mula berpuasa 6, yang masih berpuasa lagi hari ini, ataupun yang sudah pun berhari raya, hari raya kecil setelah tamatnya puasa 6, alhamdulillah. Tuan-tuan nak pergi makan tengah hari, tuan-tuan bersedia nak sembahyang zuhur dan sebagainya, bukalah handphone, tuan-tuan, bukalah tuan-tuan punya smartphone. Tengoklah, tuan-tuan, tengoklah. Tajuk yang kita bincangkan sudah siri yang ketiga, namanya Dinamika Taubat ni. Taubat, the dynamics of repentance. The dynamics of repentance. Jadi tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, saya harap insya-Allah. Dan satu perkara lagi yang nak kita tengok, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Orang-orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Tuan-tuan, ini hadis ini daripada riwayat Imam Al-Baihaqi. Apa dia kata? Orang-orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Dan orang yang meminta ampunan dari dosa, namun ia masih melakukan dosa itu, maka ia seperti orang yang menghina Tuhannya. Apa dia kata, tuan-tuan? Orang yang bertaubat,
yang tuan-tuan digerakkan oleh hati jiwa yang bersih dengan tulus ikhlas, Allah akan terima taubat itu. Terhapuslah dosanya. Tetapi orang yang bertaubat, buat dosa, buat lagi, taubat, buat lagi, maka ia seperti orang yang menghina Tuhannya. Apa tidaknya? Kita main lengit-lengit dengan tuan-tuan, main seek and hide dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana boleh? Kejap kita bertaubat, kejap buat lagi, kejap bertaubat, kejap buat lagi. Taubat dah. Kita tak nak tuduh-tuduh isteri kita. Taubat dah. Kita tak mau hina isteri kita di depan anak-anak kita. Taubat dah. Kita tak mau mengherdik isteri kita di depan mak mertua kita. Saudara, jangan buat. Berhenti daripada buat itu. Kita bertaubat, tuan-tuan. Kita bertaubat. Tiap-tiap kali kita menghulurkan ubat kepada mak yang duduk di rumah kita. Ayah sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Mak dah tua, umur 76 tahun, tuan-tuan. Yang perlu dirawat, yang perlu dikhidmati. Tapi hati kita tak berasa seronok mengkhidmatinya. Hati kita tak pernah merasa lega mengkhidmatinya. Hati kita tidak pernah terdorong untuk mengkhidmatinya. Bertaubatlah, tuan-tuan. Taubatlah. Atau kita melayan mak kita yang duduk rumah kita. Tadi tuan-tuan dan puan, tidak sepenuh hati kita layan dia. Berbelah bagi kita nak layan dia. Atau kita ikut cakap isteri kita. Apa lebihkan sangat dengan mak tu? Anak kita semua tu kita ni. Asyik mak, saya sikit mak, saya sikit mak. Tuan-tuan, syurga berada di bawah tapak kaki ibu. Redha Allah bergantung kepada redha ibu dan ayah. Bukan redha isteri, bukan. Sebab itu kena bijaklah tuan-tuan ya. Memperimbangkannya antara kasih dengan isteri dengan kasih mak bapak, antara sayang isteri dengan sayang mak bapak. Sebab itu tuan-tuan insya-Allah, sebab itu yang disebutkan tadi, kita bertaubatlah, tapi buat lagi, taubat buat lagi. Tuan-tuan, saya nak ulang balik tu, rokok, termasuklah vape sini, vaping ni tuan-tuan. Berapa kali kita dah bertaubat dah? Dah berapa kali tuan-tuan? Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, berapa kali tuan-tuan bertaubat dengan diri tuan-tuan sendiri, tuan-tuan bertaubat dan tuan-tuan bagi tahu mak bapak dan adik-beradik dengan anak-beranak kita, dengan isteri kita. Tapi berapa yang betul-betul mengkotakan apa yang ditaubatkan? Cuba tuan-tuan fikirkan dia. Kalau misalnya kita dah bertaubat, buat lagi, bertaubat, buat lagi. Inilah namanya sebutkan tadi. Maka seperti orang yang menghina Tuhannya. Menghina Tuhan. Bukan menghina Nabi. Bukan menghina raja. Bukan menghina ketua. Bukan menghina teman-teman sejawat kita yang jadi orang-orang yang kita langgan hari-hari oleh kerana kita bersahabat dengan mereka. Tapi menghina Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekejap kita bertaubat, sekejap kita buat, sekejap kita bertaubat, sekejap kita buat. Di mana kita tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Sebab itu saudara yang saya muliakan sekalian ya. Ada satu perkara lagi agaknya yang mungkin ya, ada baiknya kalau kita tengok sikit tuan-tuan dan puan ya. Penyesalan dikatakannya. Penyesalan itu taubat, dan orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak ada dosa baginya. An-nadamu taubatun wa taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Penyesalan itu taubat, dan orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang tidak ada dosa baginya. Riwayat Imam At-Tabrani dan Abu Nuaim. Saudara yang saya muliakan sekalian, insya-Allah sebelum kita pergi lanjut tuan-tuan dan puan mari kita dengar sikit pesanan daripada Yayasan Sabha. Tuan-tuan insya-Allah ada beberapa perkara yang nak disampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan Saya harap tuan-tuan dapat menelitinya, tuan-tuan dapat melihatnya, dan tuan-tuan dapat mengambil satu keputusan insya-Allah untuk membantu perjuangan kita untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Perjuangan yang lahir daripada hati yang suci bersih. Perjuangan yang lahir daripada kaki-kaki tangan kita seluruhnya. Kita infakkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dengarkan saudara sekarang. Silakan. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku, Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi tuan-tuan dan puan tuan-tuan tentang taubat ni. Masya-Allah tuan-tuan dan puan tuan-tuan tengok macam mana the power of taubat ini. Betul so forceful tentang taubat ini. Dari segi nak membentuk insan-insan yang bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah sayang mereka dan mereka sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita bacakan tadi yang kita bacakan sepotong hadis tadi. An-nadabu taubatun wa taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Penyesalan itu taubat dan orang yang bertaubat itu berdosanya. Tentang orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak ada dosa baginya. Bertaubat tuan-tuan dengan taubat nasuha tu, tuan-tuan diterima taubatnya, seolah-olah tuan tidak berdosa lagi dah tuan-tuan. Dosa dengan Allah dah tak ada dah. Macam mana kita seronoknya kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan kepala kita yakin aku dah tak ada dosa dengan Allah. Itu sebab di zaman sahabat tuan-tuan dan juga tabi'in dan orang-orang alim, ahli-ahli ibadah, ahli abid tuan-tuan. Tuan tengok seronok mereka nak bertemu dengan Allah. Dikatakan mati, seronok mereka mati. Senyum mereka bila disebutkan bahawa saat kematian akan tiba kepada mereka. Sebab mereka sudah merasakan, tuan-tuan, mereka sudah merasakan bahawa diri mereka suci untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya nak bagi cerita sikit. Kemarin, kira-kira dalam jam 2.30, tuan-tuan, satu orang telefon saya. Cerita sikit, tuan-tuan. Orang ni berumur 74 tahun, tuan-tuan. Saya tak mau cerita siapa dia. Umur 74 tahun, berasal daripada negeri Perak, tuan-tuan dan puan, bercerita kepada saya. Tinggal di Kuala Lumpur, tuan-tuan. Ada 6 orang anak, tuan-tuan dan puan. Dah besar-besar dah, sebab 74 tahun, tuan-tuan. Apa dia cerita, tuan-tuan? Timbul satu penyesalan, dia kata. Di akhir-akhir ni timbul satu penyesalan. Apa dia? Dia kata dia boleh baca Quran, dia tak boleh baca Quran, tapi dia dengar-dengar, dia boleh baca Quran, 3 kul. 3 kul dengan Fatihah. Itu pun dia kata, saya tak pernah semak bacaan saya. Betul tak qul wallahu ahad? Betul tak qul a'udzu birabbil falaq? Betul tak qul a'udzu birabbin nas? Betul tak Fatihah yang saya baca? Apa dia kata? Saya dah teringat sekarang ni, nak sangat. Saya ada juga ke masjid, dia kata ada juga masjid, tapi nak merasakan, nak bagi tahu tentang apa yang ada dalam kepala saya. Tak boleh baca Quran, tak boleh buat fardu ain. Kalau orang tanya saya untuk saya berdemonstrasi salat subuh 2 rakaat daripada takbiratul ihram sampai memberi salam, dia kata saya tak mampu nak buat, tak boleh buat. Bacaan saya mungkin tak betul, perbuatan saya mungkin tak betul, mungkin niat saya pun mungkin tak betul. Tuan-tuan, lama tuan-tuan di telefon saya. Saya layan dan telefon tu. Saya simpati tuan-tuan dan puan. Simpati pasal apa? Dia sudah terbuka hatinya untuk mendatangi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ditanya kepada saya. Dia tinggal dekat dengan Kuala Lumpur, tuan-tuan. Saya tak mahu tahu lah tempatnya di mana. Dia kata ada di tempat dia ada masjid. Tapi masjid ni, dia kata ramai orang. Jadi dia tak mampu. Dia tak mampu nak baca Quran dalam ramai orang. Dia tak mampu nak mengikuti majlis-majlis dan minta dicuba uji bila ada orang-orang lain. Terutama orang yang saya kenal. Sahabat-sahabat saya. Saya tak mampu berdepan dengan sahabat saya untuk membaca Quran yang saya tahu saya tak boleh baca Quran. Artinya dia malu, tuan-tuan. Saya pujuk dia, tuan-tuan. Saya pujuk dia. Saya kata, tuan, sekarang ni, tuan-tuan, kalau pergi di mana-mana pun tempat, ada aja ustaz-ustaz. Ada anak-anak tahfiz kita, ada ustaz-ustaz di kampung kita yang bersedia bila-bila masa untuk mendatangi mereka dan didatangi oleh mereka, tuan-tuan dan puan. Pergilah, hilangkan malu. Malu dengan manusia ni, tuan-tuan, tak ada tempatnya. Jangan kita malu di depan Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebab itu saya nasihatkan. Minta maaf lah saya kata perkataan nasihat tu. Saya bagi tahu dia dengan penuh simpati. Carilah. Hubungi saya pun cuba. Saya kata saya akan buka, akan tengok dalam Google, tengok di mana kawasan tempat tuan tinggal ni. Di mana ada perguruan-perguruan yang boleh memberikan coaching, tuan. Something like a personal, small group coaching, tutorial macam itu. Berhubung dengan fardu ain, bagaimana kita nak mati bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penyesalan, saya seronok ni pasal menyesal. Bila menyesal, saya sebutkan semalam tuan-tuan, bertaubatlah atas penyesalan itu, bertaubatlah insya-Allah. Tapi tuan-tuan dah 74 tahun, 74 tahun tuan-tuan. Saya tanya sihat? Sihat. Saya tanya tak ada penyakit? Tak ada penyakit. Saya tanya boleh berjalan? Boleh. Bawa kereta? Boleh. Ya tuan-tuan dan puan, insya-Allah dengan kebolehan-kebolehan itu saya kata datangilah Allah, dekatilah Allah, datangilah Rasul, dekatilah Rasul, ikutlah cara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dan saya yakin orang umur 74 tahun ni bukan seorang yang macam itu. Ramai lagi yang macam itu. Setakat yang saya tengok, setakat yang saya berkawan, mungkin termasuk diri saya, kita masuk dalam kumpulan itu tuan-tuan dan puan. Tapi Alhamdulillah, maknanya 74 tahun, nyawa sebelum sampai gargarah, matahari belum terbit daripada barat, dia sudah ada penyesalan. Ingat saya kata, penyesalan adalah syarat kepada taubat. Menyesal, berhenti melakukan segala kemaksiatan itu dengan at once. Stop at once. Berhenti terus. Dan tidak mengulangi lagi, tuan-tuan dan puan. Dan tidak mengulangi lagi. Inilah tuan-tuan dan puan perkara-perkara yang perlu sangat difikirkan. Sebab itu tuan-tuan dan puan, saya nak bacakan yang terakhir, sebuah hadis lagi. Tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada pemuda yang taubat. Tidak ada lagi yang lebih dicintai oleh Allah SWT daripada pemuda yang bertaubat. Dan tidak adalah yang lebih dibenci oleh Allah Ta'ala daripada orang tua yang selalu istiqamah pada kemaksiatan-kemaksiatannya. Allah. Ini yang saya cerita tadi tuan-tuan. Orang umur 74 tahun yang telefon saya pukul 2.30 petang semalam tuan-tuan. Alhamdulillah, dia orang tua 74 tahun. Tapi masih lagi mungkin dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Tak cari ilmu, kemaksiatan. Tak pergi masjid, kemaksiatan. Tak jumpa imam, kemaksiatan. Tak jumpa guru, kemaksiatan. Tak cari buku-buku agama, buku fardu ain, kemaksiatan. Duduk dalam kemaksiatan, memanglah kemaksiatan. Dan kita tidak boleh bertemu dengan Allah dalam keadaan ini. Tuan-tuan, dalam Islam cantiknya ada institusi yang namanya taubat. Marilah kita bertaubat tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Allah memberikan kekuatan kepada tuan-tuan. Allah memberikan kekuatan kepada saudara-saudara. Allah memberikan kekuatan kepada para penonton yang saya muliakan sekalian. Tuan-tuan dan puan, dalam hal tentang taubat ini, saudara, saya mengatakan tuan-tuan, ada 4 paling tingkatnya dosa. Dosa dengan Allah, dosa dengan Rasul, dosa dengan mak, dosa dengan ayah, dosa dengan suami, dosa dengan isteri, dosa dengan anak-anak, dosa dengan mak mertua, dosa dengan bapa mertua, dosa dengan adik, abang dan kakak, dosa dengan ipar-ipar kita. Allah, minta maaf kepada mereka tuan-tuan. Minta maaf. Dosa dengan mak banyak. Dosa dengan mak mertua kita banyak tuan-tuan. Kita bersendwara di depan mak mertua. Ada mak mertua kita tunjuk-tunjuk muka, kita raikan dia. Di belakang dia kita mengumpat dia tuan-tuan. Jangan. Taubatlah. Tuan-tuan, ada orang kadang-kadang tuan-tuan tak semayang. Bila mak mertua datang baru nak semayang. Taubatlah. Jangan berlakon. Jangan berlakon di hadapan mak mertua. Kerana lakonan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang tuan-tuan nampak tak ada cerita lain, tak ada cerita. Susah hati. Mak mertua nak datang susah hati, bapa nak datang susah hati, mak datang orang susah hati. Susah hati. Nak melayan orang tua-tua ni susah hati. Bertaubatlah. Malaikat mengiringi ribu-ribu, ratus ribu malaikat. Mak masuk ke rumah kita, ribuan malaikat mengikuti di belakang. Bapa masuk rumah kita, ribuan malaikat mengikuti di belakang. Tuan-tuan tak nak tahu ke? Tanda ke tentang malaikat mengiringi mereka masuk ke rumah kita, alhamdulillah, dan mendoakan kita, ampunkan mereka wahai Allah, ampunkan mereka wahai Allah, ampunkan mereka wahai Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan sekalian, sebab itu taubat dengan anak isteri kita, isteri, anak-anak, isteri dengan suami kita, banyaklah dosa-dosa kita pada suami kita. Kita tidak ikut perintahnya. Kita tak tahan kepada dia. Kita masam muka tak menentu hal. Kita masam muka kepada dia. Susah nak berikan muka yang manis kepada suami. Kita sajikan makanan main hentam-hentam gitu saja. Mana boleh?
Mana boleh kita bagi makan suami kita macam bagi makan kucing tu? Tak boleh. Dosa, tuan-tuan, dosa. Kita hina suami kita. Kita perkecilkan tanggungjawab dia. Kita percikkan sumbangan dia. Kadang-kadang, tuan-tuan, kalau kita bercerai antara suami isteri, kita racun anak-anak kita. Ayah kamu begini, ayah kamu. Kita racun anak-anak kita supaya membenci bekas suami-suami kita. Oh, tuan-tuan. Nantilah dalam siri-siri yang berikutnya, terutama Wan malam nanti, pukul 9.30 malam, saya banyak cerita tentang keluarga, tuan-tuan. InsyaAllah, saya ada guru-guru kita, tuan-tuan, yang akan bercerita dengan kita semua tentang masalah keluarga ni. Saya ingat satu siri khas tentang keluarga Muslim ini, keluarga Muslim, keluarga yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, saya ada dalam 3 minit lagi, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan tengok di skrin, tuan-tuan. Di skrin sekarang sedang, tuan-tuan yang berjalan tu, the moving info, tuan-tuan tengok iaitu saudara, selain daripada tajuk hari ini, pelbagai perspektif taubat 3. Dah 3 taubat 3. Besok masih lagi taubat ni. Besok masih lagi taubat. Tuan-tuan tengok. Saya kata macam pagi tadi, makin kita gali, makin dalam, makin banyak yang terserlah. Bila kita cerita tentang masalah taubat ni, tuan-tuan. Tak habis-habis sebenarnya bila kita masalah taubat. Lepas tu, sumbangan untuk Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, insya-Allah kita nak bina Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan, inilah tempatnya. Inilah universiti rakyat, inilah college rakyat, inilah workshop rakyat, inilah institusi rakyat, inilah tuan-tuan sekolah rakyat untuk menyekolahkan kita waktu kita sudah jadi dewasa, waktu sudah tua ini. Apa sekolahnya? Kita nak, tuan-tuan, kita nak kuasai fardu ain, kuasai Quran, kuasai ibadah, kuasai salat, kuasai seluruh ibadah-ibadah yang diwajib, yang disunatkan kepada kita, tuan-tuan. Di mana tempatnya? Untuk mereka yang sudah berumur 50, 60, 70, 80, 90 ni, tempatnya di Anjung Husnul Khatimah yang akan didirikan dalam 2 tahun setengah daripada sekarang. InsyaAllah dalam awal tahun depan ini atau hujung tahun ini, kita nak bangunkan, tuan-tuan, struktur yang pertama, masjid. Masjid boleh memakan 1000 orang. Dalam komplek, tuan-tuan, komplek yang berharga 13 juta ringgit itu, ada masjid, tuan-tuan, yang boleh mengisi 1000 orang. Di masjid inilah nanti tiap-tiap orang yang datang, program modul 1, modul 2, modul 3, ada modul 5 untuk tuan-tuan berumur 40, 50, 60, 70, 80. Dan untuk anak-anak kita, tuan-tuan, anak yang menjadi anak yang soleh, ada 4 modul, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari. Di mana tempatnya? Di mana universitinya? Di mana kolejnya? Di mana pusatnya? Di mana workshopnya? Workshop membina insan, workshop membina keimanan, ketakwaan, workshop membina fardu ain, workshop membina fardu kifayah untuk orang yang berumur macam kita ini. Tempatnya di Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan dermalah, tuan-tuan sumbanglah, insya-Allah. Ini bukan untuk keuntungan 1 sen pun. Tujuannya bukan keuntungan. Dibangunkan oleh Yayasan Sabha bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan derma dalam bentuk wakaf, dalam bentuk zakat. Kita bukan memungut zakat, kita menerima zakat. Dalam bentuk sedekah, dalam bentuk infak, dalam bentuk fidyah, dalam bentuk amal jariah, dalam bentuk fi sabilillah. Non-profit making institution. InsyaAllah. Kemudian, tuan-tuan dan puan, buku. Kita ada 3 buku, tuan-tuan. 3 buku. Buku yang pertama, khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Kena beli buku ni. Semua kena baca buku ni, tuan-tuan. Macam mana caranya kita mesti menkhidmati mak bapak kita. Sama ada yang muda, sama ada yang tua, sama ada yang sakit, sama ada yang nak mati bertemu Allah. Apa sumbangan yang kita dapat berikan, khidmat yang kita dapat berikan. Buku yang kedua tajuknya, tuan-tuan dan puan, Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Perlu dibaca oleh tuan-tuan dan puan-puan umur macam saya. Yang lebih muda, kena baca. Untuk kita menjadi pedoman kepada kita untuk mati dalam Husnul Khatimah. Dan buku yang ketiga yang terbaru sekali, lebih kurang dalam 3 minggu, 4 minggu usia buku ini, tuan-tuan, tajuknya ialah Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Apa nama bukunya, tuan-tuan? Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Bacalah buku ini. Suami kena baca buku ini, isteri kena baca buku ini. Barulah kita dapat, tuan-tuan, canaikan diri kita untuk menjadi insan-insan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Tuan-tuan dan puan-puan, pada masa yang sama, tuan-tuan ada di situ dengan kita semua dah siap tuan-tuan di skrin kita ada kita punya accounts, Maybank accounts 564276527165 di sana. Dan kita ada tuan-tuan dan puan untuk buku, tuan-tuan insya-Allah, dan ada nombor-nombor telefon di sana. Ada 2 nombor telefon tuan-tuan. Satu lagi untuk Anjung Husnul Khatimah tuan-tuan. Untuk Anjung Husnul Khatimah, tuan-tuan siapa yang nak dapatkan detail dalam bentuk soal jawab, paling tidaknya ada 20 persoalan. Soalan ini jawapannya, soalan ini jawapannya tentang Anjung Husnul Khatimah. Kalau tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan call kita nombor itu, kita akan beri tuan-tuan dalam bentuk WhatsApp, dalam bentuk email nanti kepada apa yang nak tahu tentang Anjung Husnul Khatimah. Dan akhirnya tuan-tuan dan puan, insya-Allah selepas ini ada paparan nanti tuan-tuan dan puan satu lagi yang kita usahakan namanya FMCC, First Move Childcare Center. First Move Childcare Center iaitu taska untuk anak-anak umur 2 bulan sampai 4 tahun. Kita usahakan untuk mendapatkan sikit dana daripada itu. Dana ini kita akan masukkan dalam Anjung Husnul Khatimah. Inilah yang kita lakukan tuan-tuan. Semuanya apa yang kita lakukan untuk membangunkan Husnul Khatimah. Nanti tuan-tuan kepada mereka yang tinggal di Lembah Kelang, terutamanya di Bangi dan juga di Kuala Lumpur dan sebagainya, bolehlah tuan-tuan nanti kita akan sebutkan, kita akan berikan info mengenai First Move Childcare Center yang kita usahakan bersama-sama untuk membantu Anjung Husnul Khatimah. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan, insya-Allah ada baiknya sudah melebihi 1 minit daripada yang sepatutnya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Salam saya kepada tuan-tuan, salam saya kepada puan-puan. Jadilah manusia yang macam mana disebut at-taibun, mereka yang sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menjadi kumpulan at-taibun, tuan-tuan dan puan-puan menjadi kumpulan at-taibun, dan seluruh umat insya-Allah digolongkan dalam golongan at-taibun, mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #Salam Husnul Khatimah.